Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tajuk kita yang pertama pada hari ini ialah aqsam al-kalimah wa aqsamiha. Pembahagian kata ya. Al-kalimah tu perkataan, wa aqsamiha dan juga pembahagiannya. Okey, aqsam al-kalimah. Lil kalimati salah satu aqsam. Kalimah tu perkataan ya dalam bahasa Arab dipanggil al-kalimah dalam bahasa Melayu. Perkataan ada tiga bahagian, tiga jenis. Iaitu yang pertama, kita tahu kata nama al-ism, al-fi'lu, kata kerja dan harf. Okey. Kok mana pun macam mana sekalipun perkataan hanya ada tiga sahaja, ya, isim, fi'il dan huruf. Kita tengok satu persatu. Isim. Isim ialah kata nama. Kita tahu kata nama ini ialah sesuatu huwa madalla ala makna binafsih. Sesuatu yang menunjukkan dalla ala makna kepada maksud, ya, kepada makna tersendiri. Binafsih main dengan dirinya sendiri. Main perkataan tu bila kita sebut terus kita faham makna dia. Dia tidak perlukan kepada apa-apa perantara untuk sampai kepada maksud. Kalau kita sebut contohnya ya, kunci, buku, kereta, kita terus faham kepada makna dia. Walam yaqtarin bi zaman, dan tidak perlu disertai ataupun tidak disertai dengan masa. Semalam kita cakap, tunggu abang kakak dengan adik semua. Sekejap lagi kita sembang. Nanti dulu, jangan pergi lagi. Walam yaqtarin bi zaman, tidak disertai dengan masa, waktu. Maksudnya kata nama tidak perlu kepada masa, tidak perlu kepada waktu, sebab dia adalah perkataan yang mutlak, perkataan yang bebas daripada berkait dengan masa. Seperti ad-dars, pelajaran, al-kitab, buku, Zaidun, nama orang. Apa lagi? Al-hukumah, kerajaan, kipas, pintu, haiwan, semua jenis haiwan. Jadi yang mana kita tahu pembahagian kata nama ini, apa dia biasanya kita tahu? uh, Al-ismu madalla ala insan. Dia kata nama ni dia menunjukkan kepada insan, manusia kan, atau hayawan, binatang, ya, au nabat, tumbuh-tumbuhan, au jamad, ataupun benda-benda, au makan, ataupun tempat-tempat, ya, atau tempat ni termasuklah zaman pun boleh juga, ya, yang menunjukkan kepada masa, kepada waktu. Contohnya subuh, itu pun isim juga, ya. Zarah pun isim juga, tapi tak apa. Jadi insan, haiwan, nabat, jamad, makan. Boleh kita bawa contoh apa insan tu sama ada nama orang. Kita ambil tadi Muhammad Zaid, ya, Zaid. Kan saya ni kenapa dia punya dakwah, dia punya apa, tulisan sekat-sekat, bateri elok je lagi. Zaid. Ataupun kita ambil contoh lagi Maryam, perempuan. Atau kita ambil contoh lagi yang bersifat status kan, muallim, guru, ustaz, ya. Apa lagi? Kita ambil lagi insan lagi, abun, seorang bapa kan. Pen saya ni. Ummun, ibu. Kita tak tahu apa problem dia. Okey. Baik, jadi itu kamu boleh kiaskan lagi apa saja, itu semua isim. Begitu juga dengan haiwan, binatang. Kan? Samakun, ikan. Dikun, ayam jantan. Dajajatun, ayam betina. Kan? Namirun, harimau. Asadun, singa. Ba'udatun, nyamuk. Kan? Jamusun,
karabau. Itu bahasa Siam ya, karabau. Apa sajalah. Jadi semua ini haiwan. Nabat. Apa? Tumbuh-tumbuhan. Kamu ambil secara umumnya syajaratun. Itu pun semua jenis pokok dikatakan tumbuh-tumbuhan. Semua jenis bunga zahratun. Boleh buat zuhur lah. Bunga-bungaan zuhur. Apa lagi? Sayur-sayuran khadrawat. Subhanallah. Tak apa nak cantik dia punya apa? Dia punya. Okey. Bila sebut sayur ni semua jenis sayur, ulam-ulam ke apa ke, timun, jazar ke, carrot, apa lagi? Karafs, bunga kobis, jazar, carrot, khas, timun, apa saja semua masuk di dalam nabat. Begitu juga kalau kita sebut jamad, benda-benda, barang-barang, qalamun ke, sayaratun ke, mirwahatun ke, baitun, masjidun. Jadi semua apa saja benda-benda dia masuk bawah golongan jamad ya. Dan juga makan. Makan. Ya. Kenapa nak pergi rumah Pakcik Zawai? Dah makan belum? Makan apa? Makan roti canai satu. Teh? Tanya ibu dulu. Okey. Apa makan? Kita kata musalla. Maktabah. Jami'ah. Kan? University. Malaysia. Nama tempat tu. Masr. Dan. Rumah Pakcik Zawai kakak belajarlah kakak sekolah. Okey. Jadi ini secara ringkas je. Jadi kata nama ni benda-benda yang menunjukkan kepada makna. Kita faham tu makna dia tanpa disertai dengan masa. Okey. Baik, teruskan kepada pembahagiannya. Anwa'ul ismi. Jenis-jenis kata nama. Lil ismi salah satu anwa'. Okey, kata nama pun ada 3 jenis. Yang pertama al-ismu zahir. Kata nama yang jelas, yang nyata, yang terang. Apa dia? Yakunu zahiran binafsih. Yang mana kata nama yang zahir, yang jelas, yang terang, yang nyata ini menjadi nyata, menjadi terang, menjadi jelas dengan dirinya sendiri. Apa contoh dia? Inilah yang saya tulis panjang-panjang ni. Mana dia? Ni daripada sini, insan, haiwan, nabat, jamad, makan, semua contoh-contoh ini adalah ismu zahir ya. Yang saya tak tulis pun yang kamu faham sendiri daripada perkataan isim zahir, inilah dia isim zahir. Maknanya itu tidak perlukan kepada apa-apa penjelasan. Tak perlukan kepada apa-apa yang terkait dengan masa. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan bahagian yang pertama iaitu al-ismu zahir, kata nama yang jelas. Yang kedua al-ismul mudmar. Mudmar. Apa itu makna mudmar? Mudmar itu maksudnya yang tersirat. Kata nama yang tersirat, yang tersembunyi, yang tidak jelas. Yang bukan tidak jelas, tersirat, yang tersembunyi, yang terkandung. Apa dia tu? Wa huwa ma yutawassalu ilaihi, iaitu sesuatu yang dapat disampaikan kepada maksudnya biqaidi takallum, dengan kaitan takallum maknanya orang yang bercakap. Kait tu kaitan biqaidi takallum, seperti ana nahnu, saya, kita, wa takhatub, dan juga orang pihak yang kedua kita bercakap, iaitu kamu berdua ramai, dan ghaibah.